Hari ni kita nak sambung siri Jom Mahir Kata Tugas. Kata tugas apa ya? Stay tune. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun. Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sehat, mantap dan terbaik. Okey, jadi hari ini kita akan menyambung untuk siri Jom Mahir Kata Tugas, dan hari ini cikgu memilih satu kata tugas yang sangat popular. Okey, jadi kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun. Okey, kepada mereka yang baru di channel ini, cikgu bernama Ainun binti Semyun, ya, merupakan guru ekonomi yang kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Baik, jadi untuk hari ini, Jom Mahir Kata Tugas kita akan diteruskan dengan siri kedua, dan kata tugas yang bakal cikgu terangkan hari ini merupakan satu kata tugas yang sangat-sangat popular. Jadi, jangan lepaskan peluang, pastikan kamu mengikuti video ini sehingga habis. Okey, seperti mana yang telah cikgu terangkan sebelum ini, untuk mendapat ataupun untuk mendapatkan kecemerlangan untuk subjek ekonomi, okey, salah satu tips dia, kamu mestilah menguasai ataupun memahami tugasan atau kehendak soalan, iaitu kata tugas sebelum menjawab. Ingat selalu, jawab apa yang ditanya dan bukannya apa yang kita tahu sahaja atau mengikut pemikiran logik sahaja. Okey, ingat, jawab apa yang ditanya. Okey. Jadi, kepada mereka yang mungkin lupa ataupun masih tidak tahu apa sebenarnya kata tugas. Okey, kata tugas ialah kata kerja yang terdapat pada sesuatu item. Item ni soalan lah yang berfungsi untuk menyatakan tugasan yang hendak disampaikan oleh penulis item. Maknanya apa yang dikehendaki oleh penggubal tersebut, penggubal soalan Okey, maknanya kata tugas tadi mengarahkan calon atau murid untuk memberikan respons yang sejajar dengan tugasan item. Sebab itulah pentingnya kamu perlu memahami kata tugas yang digunakan dalam setiap soalan supaya kamu dapat memberi jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan. Okey. Jadi, kata tugas kita hari ini yang cikgu pilih untuk diterangkan kepada kamu ialah apa? Terangkan, terangkan. Okey. Apa sebenarnya respons yang diharapkan daripada kata tugas terangkan? Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab. Jadi, bentuk jawapan kita macam mana? Untuk kata tugas, memerlukan kamu untuk memberi jawapan dalam bentuk fakta dan huraian. Maknanya kamu perlu ada fakta dan huraian. Okey. Jadi untuk membantu kamu memahami kata tugas ini dengan lebih baik, cikgu akan berikan beberapa contoh soalan dan bagaimana seharusnya kamu menjawab Okey, sebelum itu kita tengok dahulu bagaimana kata tugas terangkan ini
cikgu katakan popular. Jadi di sini cikgu kongsikan semula ya. Kata tugas yang digunakan di dalam kertas 2 ya, SPM 2018 dan SPM 2019. Kita lihat dahulu bahagian A ya. Bahagian A ni kalau kamu tengok untuk SPM 2018 kita ada soalan nombor 1D ya. Terangkan. Di situ dia minta untuk kamu terangkan faktor keanjalan harga penawaran. Kemudian soalan 2A terangkan fungsi bank negara sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Kemudian sekali lagi dalam soalan 2 iaitu terangkan input pengeluaran. Dan soalan 3 juga ada terangkan jenis hasil cukai kerajaan. Jadi nampak tak? Popular kan? Bahagian A sahaja kertas 2 dah 4 soalan, ceraian soalan yang menggunakan kata tugas terangkan. Dan untuk SPM 2019 kita ada soalan 1D terangkan penentu keanjalan harga permintaan. Kemudian soalan 2B terangkan corak perbelanjaan individu. Ada lagi tak? Dah tak ada. Untuk bahagian B pula. Bahagian B kita ada satu soalan satu ceraian soalan yang menggunakan kata tugas terangkan dalam SPM 2018. Tetapi untuk bahagian B SPM 2019 tidak ada. Tidak ada kata tugas terangkan digunakan sebab terangkan ini sebenarnya dia menguji kefahaman kamu tetapi dia juga di dalam bentuk aplikasi jadi dia lebih kepada bahagian A, tetapi bahagian B juga boleh ditanya kita lihat beberapa contoh soalan dan cikgu akan terangkan bagaimana teknik untuk menjawab dengan tepat. Baik, kita tengok dahulu soalan yang pertama ni. Soalan ini hanya diberikan soalan secara terus maknanya tidak menggunakan apa-apa stimulus. Sebagai contoh di sini kita ada terangkan 3 faktor yang mempengaruhi keanjalan harga penawaran. Jadi di sini sudah jelas soalan ini memerlukan kamu memberi 3 faktor. 3 faktor dan bila kata tugas terangkan dan kamu punya peruntukan markah yang diberi adalah 6. Bermakna apa tadi? Kita lihat dahulu. So 6 markah sepatutnya yang kamu beri adalah 3 fakta dan 3 huraian. Sekurang-kurangnya lah untuk mendapat 6 markah ini perlu ada 3 fakta dan 3 huraian. Bermakna kalau kamu beri 6 fakta pun maksimum kamu boleh dapat hanyalah 3 markah untuk fakta. Sebab kita tidak ada huraian. Begitulah sebaliknya, jika sekiranya kamu memberi semua huraian, maksimum markah yang boleh kamu perolehi hanyalah 3 markah sahaja. Jadi kita lihat bagaimana nak jawab soalan ini. Contohnya kita ada untuk faktor penentu keanjalan harga penawaran kita ada 6 faktor kan. Tetapi soalan ini diperlu 3 sahaja. Jadi kita bolehlah beri contoh yang pertama tambahan kos. Jadi penawaran anjal adalah tambahan kos yang apabila tambahan kos yang sedikit diperlukan dalam penambahan penawaran. Jadi soalan ini tidak menyatakan kamu perlu memberi huraian untuk penawaran anjal atau tak anjal. Bermakna kamu boleh pilih salah satu. Boleh jawab dua-dua tetapi markah hanya untuk satu huraian sahaja. Terpulang pada kamu. Kalau kamu rasa nak bagi dua-dua boleh. Macam contoh dekat sini, penawaran anjal apabila tambahan kos yang sedikit diperlukan dalam penambahan penawaran, atau penawaran tak anjal jika tambahan kos yang sangat besar diperlukan untuk penambahan dalam penawaran. Jadi di sini kamu telah layak untuk dapat
1 markah untuk fakta dan 1 markah untuk huraian. Okey. Jadi kita pergi kepada fakta yang kedua. Okey, sebagai contoh faktor masa. Faktor masa, di sini cikgu beri contoh, maknanya kita stick ataupun kita tetap nak ambil penawaran anjal. Jadi biar dia seragam kan. Penawaran anjal daripada atas, kemudian fakta yang kedua pun kita buat huraian untuk penawaran anjal, iaitu penawaran anjal dalam jangka masa panjang kerana semua faktor pengeluaran boleh diubah dengan mudah. Okey, dah 4 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada fakta yang ketiga. Contohnya kat sini kita ambil ketersediaan stok atau inventory. Jadi penawaran anjal mempunyai stok barang yang banyak. Okey. Jadi kalau kamu beri di sini, maknanya kamu sudah layak untuk dapat 6 markah di mana kita telah memenuhi kehendak soalan, di mana soalan nak 3 faktor. Kita dah ada 3 fakta kat sini dan kita ada 3 huraian. Bermakna layak untuk dapat 6 markah. Okey. Jadi walaupun markah ini ada 6 dan dia minta 3 faktor, jadi kalau kamu rasa tak berapa yakin dengan 3 sahaja, kamu mungkin boleh bagi ekstra. Mungkin boleh beri lebih 1, itu sebagai reserve lah, mana tahu nanti fakta ataupun huraian yang kita berikan tu ada yang silap. Jadi jawapan lebih itu boleh dia boleh tolong cover untuk pastikan kamu masih layak dapat markah penuh. Okey? Jadi lebih boleh, tapi jangan terlalu excited, terlalu teruja sehingga banyak sangat. Sebab kita ingat kita perlu masa yang cukup untuk menjawab soalan yang lain nanti. Kalau kamu terlalu banyak masa dihabiskan dalam soalan ini, kamu pun tak boleh nak dapat markah yang lebih. Maksimum hanya adalah 6 markah, 3 fakta dan 3 huraian. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham. Okey, kita tengok pada soalan kedua. Situasi yang kedua ini cikgu berikan di mana kamu diberikan satu stimulus berbentuk rajah. Okey, contoh dekat sini, rajah 1 menunjukkan permintaan terhadap makanan dalam tin. Okey, dan kita diberi stimulus ialah kelok perubahan permintaan. Okey. Jadi soalan nak apa? Terangkan 3 faktor yang menyebabkan perubahan permintaan tersebut dan kita diperuntukkan 6 markah untuk ceraian soalan ini. Okey. Jadi sebelum kita menjawab, kita kena kenal pasti terlebih dahulu apakah maklumat-maklumat penting yang kita kena apakah maklumat-maklumat penting yang perlu kita ketahui dan ambil tahu untuk memastikan kita menjawab soalan ini dengan tepat. Okey, jadi kamu perhatikan maklumat penting yang pertama ialah produk di sini adalah makanan dalam tin. Maknanya permintaan terhadap makanan dalam tin. Jadi untuk jawapan, pastikan kamu hanya menceritakan makanan dalam tin. Kamu tak boleh ambil contoh barang lain. Jadi itulah gunanya stimulus, di mana stimulus perlu digunakan dalam jawapan kamu. Okey. Maklumat penting yang kedua ialah rajah ini menunjukkan perubahan permintaan dan kamu kena kaji dahulu kelok perubahan permintaan ini menunjukkan apa. Kelok permintaan beralih ke kanan. Jadi bila kelok permintaan menunjukkan peralihan sama ada ke kanan atau ke kiri, ini bermaksud perubahan permintaan. Dan bila dia beralih ke kanan, menunjukkan pertambahan permintaan. Dan apa satu lagi ciri yang penting yang perlu kamu fahami daripada rajah ini? Apa dia? Soalan ini nak kita terangkan 3 faktor dan kita faham bahawa ini adalah perubahan permintaan. Bila perubahan permintaan bermakna faktor
perubahan ini disebabkan oleh bukan faktor harga barang itu. Maknanya bukan harga yang mempengaruhi perubahan permintaan. Jadi kita kena cari 3 faktor yang menyebabkan permintaan bertambah. Okey, selain daripada harga. Okey, ingat bila kita huraikan nanti, jawapan kita mesti berkisar tentang makanan dalam tin. Okey, jadi faham 6 markah kita perlu memberikan 3 faktor dan 3 huraian lah. 3 faktor tu 3 fakta lah ya. Okey, jadi kita lihat bagaimana kita nak menjawab. Okey, tadi terangkan 3 faktor yang menyebabkan perubahan permintaan tersebut. Okey, 6 markah bermakna kena beri 3 fakta dan 3 huraian. 6 markah kena beri sekurang-kurangnya 3 fakta dan 3 huraian. Okey? Jadi, kita beri yang pertama, sebab bukan harga barang itu sendiri So, kita ambil kat sini sebagai contoh, cikgu beri fakta harga barang lain. Ataupun kamu boleh letak harga barang pengganti. Sebab harga barang lain kita ada 2 kan. Sama ada barang pengganti atau barang pengenap. Tetapi di sini sebab makanan dalam tin, mudah kita ambil harga barang pengganti. Okey, dengan syarat kamu kena tahulah apa barang pengganti dia. Okey, jadi kat sini cikgu ambil harga barang pengganti lah Okey, dan barang pengganti yang cikgu ambil sebagai contoh di sini adalah harga makanan segar. Sebab makanan dalam tin merupakan makanan yang telah diproses jadi kita boleh kata harga barang pengganti ataupun contoh dekat sini ialah harga makanan segar mahal maknanya dia mahal menyebabkan permintaan terhadap makanan dalam tin meningkat. Jadi huraian kamu perlu sebut permintaan terhadap makanan dalam tin meningkat. Okey? Kerana harga makanan dalam tin ini lebih murah sebab itulah pengguna akan meminta makan dalam tin ini lebih banyak berbanding dengan makanan segar kerana harganya yang lebih mahal. Okey, tetapi kalau kamu rasa tak yakin nak gunakan fakta ini, kamu masih ada pilihan fakta-fakta yang lain kan. Jadi cikgu nasihatkan, kalau kamu tak yakin dengan untuk menghurai fakta ini, jangan ambil yang ini. Kita ada pilihan yang lain yang lebih mudah untuk kamu huraikan. Okey, kedua, cikgu ambil kat sini contohnya musim. Bila masa orang makan makanan dalam tin, musim banjir kan. Kalau ada pembukaan pusat-pusat pemindahan dan sebagainya, lebih mudah biasanya mereka gunakan makanan dalam tin sebab tak payah masak dan sebagainya kan. Okey, musim banjir ataupun musim persekolahan. Kenapa musim persekolahan? Kerana orang pergi berkemah dan sebagainya pergi hiking, mereka akan gunakanlah biasanya makan dalam tin ni sebagai bekalan. Okey, jadi musim banjir, pilihlah mana-mana yang bersesuaian menyebabkan permintaan terhadap makanan dalam tin meningkat Jadi untuk musim ni, pastikan benda tu memang wujud. Jangan pula tiba-tiba kamu jawab musim makan makanan dalam tin. Tak ada. Dia maknanya musim tu bila musim apa yang orang akan beli banyak makanan dalam tin. Contoh kat sini musim banjir, musim cuti sekolah Okey, jadi kita kaitkan dengan situasi itu. Okey, kemudian cita rasa. Jadi cita rasa mudahlah. Cita rasa ni akan meningkat apabila pengguna gemar. Dekat sini, situasi ini, pengguna suka atau gemar makanan dalam tin. Mereka suka. Mungkin nak contoh je belikan sardin, buat sandwich sardin dan sebagainya. Jadi bila pengguna suka atau gemar makanan dalam tin, permintaannya akan meningkat. Okey, cikgu beri contoh lagi satu yang mudah adalah pendapatan. Okey, pendapatan sangat mudahlah kerana bila permintaan makanan dalam tin meningkat ialah apabila pendapatan pengguna meningkat. Sebab kuasa beli dia meningkat, pendapatan dia meningkat, kuasa beli dia meningkat, makna permintaan dia akan meningkat. Jadi dalam situasi ini kita kaitkan dengan stimulus barang yang disebut dalam stimulus soalan.
Jadi kat sini walaupun dia 6 markah, tapi cikgu beri contoh di sini ada 4 fakta, 4 huraian. Jadi sebenarnya tak salah untuk kamu beri lebih untuk kiranya macam apa, reserve lah untuk simpanan, untuk kita cover ataupun top up lah. Mungkin ada yang kita tersilap hurai ataupun fakta kita yang silap. Sebab untuk fakta dia mesti ikut betul-betul fakta yang ada. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham. Jadi kalau macam ni kamu menjawab, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu dapat markah penuh. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Jadi kedua-dua soalan tadi dia berkisar tentang bab di tingkatan 4. Kita tengok contoh satu untuk bab di tingkatan 5. Okey, sekarang kita ada maklumat di bawah berkaitan dengan satu kepentingan pertukaran asing kepada Malaysia. Jadi kita diberikan stimulus dalam bentuk penyataan. Contohnya Malaysia membeli komputer dari Jepun. Okey, itu satu. Kemudian Malaysia membayar harga komputer dengan menggunakan mata wang yen Jepun. Okey, jadi soalan ni dicerita pasal yen Jepun. Okey, so apa soalan dia? Apa kehendak soalan? Terangkan dua kepentingan pertukaran asing selain daripada yang dinyatakan di atas. Maknanya apa? Yang di atas ni apa dia? Ya, kepentingan pertukaran asing untuk membiayai import. Kita beli barang daripada negara, kita beli komputer dari Jepun, bermakna kita kena bayar harga komputer menggunakan mata wang yen Jepun. Bermakna dalam jawapan kamu tidak boleh lagi sebut tentang kepentingan pertukaran asing untuk membiayai import. Kita kena pilih yang lain. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, kita ada 4 kepentingan pertukaran asing. Jadi yang satu ni kita dah buang dah. Kita ada 3 lagi, tetapi soalan ni dia nak 2 sahaja. Okey. Jadi maklumat-maklumat yang penting yang kamu kena take note ataupun kena ambil perhatian. Okey. Soalan ini isu dia adalah kepentingan pertukaran asing, kan? Okey. Dan soalan ni tadi dia sebut selain daripada berdasarkan stimulus ini, maknanya selain daripada membiayai import. Bermakna kita ada baki lagi 3 kepentingan pertukaran asing. Membayar balik pinjaman luar negara yang pertama. Okey, membayar balik pinjaman luar negara. Yang kedua, membuat pelaburan di luar negara. Dan yang ketiga, mempertahankan nilai mata wang negara. Okey, jadi sebelum kamu menjawab, cikgu nak ingatkan kamu, apabila stimulus ni dia berkait dengan mata wang yen Jepun, bermakna dalam jawapan kamu nanti kamu perlu sebut tentang mata wang yen Jepun. Kita tak boleh beri jawapan dalam bentuk umum. Okey? Okey, sebab soalan ni di soalan aplikasi, kan? Okey, jadi kita tengok macam mana sepatutnya cara kita menjawab. Ingat tadi 4 markah, kan? Kamu perlu berikan 2 fakta, 2 huraian. Okey. So, kita tengok. Tadi terangkan jadi kepentingan pertukaran asing selain daripada membiayai import. Itu kena faham. Sebab bila kamu guna membiayai import sebagai jawapan, dah sah-sah kamu akan kehilangan markah. Rugi. Jadi pastikan kamu faham betul-betul kehendak soalan ni. Okey, jadi kepentingan lain tadi kita dah sebut, membayar balik pinjaman luar negara, membuat pelaburan di luar negara dan mempertahankan nilai mata wang negara. Okey, now. Jadi 4 markah, 2 fakta dan 2 huraian, kan? Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kamu boleh pilih mana-mana 2 ni kepentingan ni. Sebab kita dah buang dah membiayai import, tak ada dalam senarai. Okey. So yang pertama contohnya membuat pelaburan. Kalau yang umum di luar negara, tetapi sekarang soalan ni dia berkisar tentang negara Jepun. Jadi
secantiknya ataupun sebaik-baiknya untuk kamu nak menjawab, pastikan kamu letakkan negara Jepun tu dan mata wang yen. Sebagai contoh, membuat pelaburan di Jepun. Jadi tadi membuat pelaburan di luar negara, kita tukar dengan di Jepun. Spesifik. Sebab soalan ni dia spesifik pada Jepun. Okey, Malaysia memerlukan huraian dia. Malaysia memerlukan mata wang yen untuk melabur di Jepun. Nampak tak tu? Kita gunakan. Kita gunakan stimulus tadi dalam jawapan kita. Jadi barulah cantik jawapan. Okey, seterusnya itu dah 2 markah. Okey, seterusnya membayar balik pinjaman dari Jepun. Sebab yang kita belajar dalam kelas membayar balik pinjaman luar negara. Jadi sekarang luar negara ni kita maksudkan Jepun. Sebab soalan ni pasal Jepun. Okey, membayar balik pinjaman dari Jepun. Jadi huraian dia, bayaran pinjaman kepada Jepun dibuat dalam mata wang yen. Okey, boleh faham jadi kalau macam ni kamu jawab, kamu dah dapat 4 markah dah. Okey. Seterusnya, cikgu berikan satu lagi. Mempertahankan nilai mata wang negara. Okey, jadi Bank Pusat menggunakan yen Jepun untuk menjamin kestabilan nilai ringgit Malaysia. Okey, jadi 4 markah tadi. Kamu boleh pilihlah mana-mana 2 fakta dan 2 huraian. Tetapi sekiranya kamu nak beri lebih, tak apa. Nak beri lebih tak apa. Okey, kalau setakat lebih 1 fakta 1 huraian, cantiklah untuk kita pastikan kita betul-betul boleh dapat markah penuh. Okey, jadi cikgu harap penerangan cikgu tadi sedikit sebanyak memberi kepahaman kepada kamu bagaimana kata tugas terangkan ini sepatutnya diberikan respons untuk memastikan kamu dapat markah penuh. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Okey, jadi selesai untuk kali ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana untuk memberikan respon terbaik untuk soalan yang menggunakan kata tugas terangkan. Jadi, terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Jadi, jika ianya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Jadi, kepada mereka yang belum subscribe, pastikan subscribe channel Cikgu Ainun Semion. Dan, apa dia? Tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Okey, jadi semoga kita bertemu lagi. Jadi jaga diri, hiasi peribadi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye-bye.